Allah bagi sakit, Allah nak hapuskan dosa kita. Allah bagi sakit, Allah nak angkat darjat kita. Allah uji kita, Allah nak buat macam ni. Jadi Allah ni dia nak apa sebenarnya? Sebenarnya Allah cipta kita ni, Allah nak suruh kita kenal dia dan kita mencintai dia. Kerana dia terlalu baik dengan kita. Dia terlalu sayang kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai, sesungguhnya besarnya ganjaran. Sesuatu ganjaran itu ma'a izamil bala, dia datang bersama dengan ujian yang besar. Kalau kita nak dapat ganjaran yang besar, habuan yang besar, maka dia berada pada ujian yang besar. Ma'a ni berserta. Tengok bahasa Arab ni kadang-kadang dia ada perkataan-perkataan dia panggil summa. Summa ni kemudian, lepas satu, kemudian satu lagi. Yang ni bukan summa, ni ma'a. Ma'a ni berserta. Tak terpisah. Saya pernah tunjuk contoh kadang-kadang bahasa mudahnya. Ni jubah ni dia ada bahagian luar, dia bahagian dalam. Dia terpisah tak luar dan dalam? Tak terpisah. Bukan kata luar duduk bahagian itu, dia sebenarnya itu. Cuma dia ada luar, dia ada dalam. Jadi adakah dia terpisah? Dia tidak terpisah. Begitu juga antara susah dengan senang. Nampak zahirnya susah, di sebalik itu senang rupanya. Fa inna ma'al usri yusra. Hatta Allah Ta'ala ni, saya nak sebut sedikit, boleh menulis tak? Ni kali pertama setakat ni nak menulis. Nak tunjuk contoh betapa Allah memberi satu gambaran yang begitu indah dalam susunan ayat. Inna, ni apa ni? Adatut taukid. Litakid. Adatut taukid ni ialah satu perkataan yang Allah nak tegas, sungguh-sungguh. Inna, bukan main-main ya. Inna ada dua ayat kan, ada fa. Tapi saya inna ma'a. Allah kedepankan perkataan supaya kita faham, bersama-sama, berserta. Bukan selepas, bukan kemudian. Fa inna ma'al usri yusra. Perkataan susah dengan itu ni, susah dengan senang ni, Allah letak dekat-dekat. Allah bawa dulu ma'a supaya kita faham sungguh-sungguh, berserta, bersama-sama, dan Allah tidak renggangkan dengan satu huruf pun antara susah dengan senang. Ni susah, ni senang. Ada huruf apa-apa? Tak ada huruf apa-apa pun. Maka di sini kita kena faham bahawa di saat kita susah tu, senang. Wallahu a'lam. Harap-harap Allah bagi kita faham. Bukan kata selepas susah. Allah kata sesungguhnya selepas susah. Tak, bukan selepas. Masa duduk susah tu senang. Macam mana wallahu a'lam. Ni perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Begitu juga Allah sebut. Allah panggil apa? Berserta dengan ujian yang besar tu, yang berat yang kita sedang tanggung tu. Berserta itulah ganjaran. Tetapi dalam bahasa yang Nabi sebut tu, Nabi dahulukan perkataan ganjaran dulu. Kalau kita kira ayat biasa kan, ayat biasa, berserta dengan ujian yang berat, ganjaran yang besar. Tapi Nabi dahulukan ganjaran. Ini antara uslub dipanggil gaya bahasa yang berlaku, yang disebut supaya kita dapat fokus bahawa betapa Allah Ta'ala ni sebenarnya dia buat sesuatu pada kita sebab dia nak bagi je. Cuma buat sebab sikit. Allah boleh pun, Allah cipta kita, Allah tak suruh kita buat apa-apa, kemudian balik akhirat Allah masukkan kita ke syurga. Boleh pun. Tak ada apa pun. Bahkan kalau kita solat pun, Allah bukan nak sangat pun solat kita. Solat kita pun untuk kita. Cuma Allah ni, habis kalau macam tu, apa tujuan Allah cipta kita sebenarnya ni? Kalau kira-kiranya. Allah bagi sakit, Allah nak hapuskan dosa kita. Allah bagi sakit, Allah nak angkat darjat kita. Allah uji kita, Allah nak buat macam ni. Jadi Allah ni dia nak apa sebenarnya? Sebenarnya Allah cipta kita ni, Allah nak suruh kita kenal dia dan kita mencintai dia. Kerana dia terlalu baik dengan kita. Dia terlalu sayang kepada kita. Sebenarnya dia tidak pernah pun nak susahkan kita. Sebab tu ayat Quran kalau kita baca, Allah kata apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Dalam suratul Baqarah kan kita baca tu. Yuridullah, Allah sendiri berkehendak kepada kamu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah nak mudah. Wala, Allah kata tidak sekali-kali. Allah Ta'ala ni nak susahkan kamu. Habis yang kejap susah, kejap senang ni macam mana? Tak susah, senang tu. Tapi kita salah faham pada makna susah. Lepas tu kalau boleh minta pada Allah, ya Allah tolonglah engkau bagi pada aku ni ya Allah. Aku faham dengan sebenar-benar faham. Banyak benda rupanya kita ni salah faham. Bukan itu sebenarnya yang patut kita faham. Macam contoh, saya bawa satu contoh salah faham. Allah uji kita sebab Allah nak tahu kita mampu tak mampu. Itu salah faham. Bukan. Allah uji kita, bukan Allah nak tahu kita ni mampu. Memang Allah dah tahu kita tak mampu. Allah kan dah cakap kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia tu lemah. Kalau dah lemah, diuji lagi, memang tak mampulah. Sebab tu berapa ramai orang tak boleh selesai masalah dia sendiri. Duk sibuk nak selesai masalah orang. Masalah dia pun tak selesai. Ada orang nak jaga keselamatan diri orang. Diri dia pun tak terselamat lagi. Belum tentu selamat. Kadang-kadang kita tanya lah, pihak keselamatan ni, contoh minta maaf ni gambaran-gambaran bimbang-bimbang kita tersalah faham. Pihak keselamatan. Dia boleh jamin tak keselamatan diri dia? Diri dia pun dia tak boleh jamin nak selamat. Dia nak selamatkan orang lain. Sebab tu kita orang lelaki ni kalau kita kena faham, jangan kita berjanji dengan bukan-bukan. Kalau you kahwin dengan I akan jaga you. Dia sendiri pun tak terjaga. Baju dia pun tak jaga. Oh, dia nak jaga orang. Betul. Sebab tu jangan cakap bukan-bukan. Boleh insya-Allah ya, jangan tersalah faham. Jadi Allah dia uji kita, kenapa? Dia nak tahu kita mampu tak mampu? Tak. Dia dah tahu kita tak mampu. Tapi kenapa dia uji kita? Dia nak suruh kita kembali kepada dia. Kembali kepada Allah. Bagi tahu Allah, ya Allah, engkau tahu aku lemah ya Allah, tapi engkau uji aku ya Allah. Dan engkau tahu memang ujian aku tak mampu ya Allah, bantulah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Engkau selesaikanlah segala urusan aku ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Itulah sebenarnya Allah nak. Supaya hidup ni sentiasa balik pada Allah. Sebab tu bila mana meninggal saja, kadang-kadang Allah paksa. Dah nampak sangat tak nak kembali pada Allah, Allah matikan kita supaya nak tak nak, suka tak suka, akhir sekali kita ucaplah sama-sama. Dia dah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tunggu meninggal baru nak sebut ayat itu? Sebab tu ayat itu bukan untuk meninggal saja. Ayat itu untuk musibah. Allazina iza asabatkum musibah. Orang-orang yang ditimpa di kalangan kamu musibah. Qalu, mereka kena cakap. Jadi musibah tu setiap kali kita diuji, cakap kita dari Allah. Apa maknanya? Maknanya ialah Allah uji kita, bukan Allah nak tahu kita mampu tak mampu. Allah uji kita, Allah nak suruh kita kembali pada dia. Kerana kita berasal daripada dia. Wa inna Allah iza ahabba qauman. Allah, bila mana Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Jadi ujian itu tanda bukti cinta. Ya, sebab tu orang bercinta ni, dia menguji kekasihnya. Ya, dengan pisau supaya dibelah dadanya. Itu contoh-contoh dia. Padahal dia tak tahu bila mana dibelah dada, matilah dia. Kawan tu pun cari orang lain. Dia punya tak cerdik ujian yang tapi nak cakap apa? Cinta memerlukan ujian. Saya sebut cinta tu kenapa? Sebab hadis ini hadis cinta. Jadi kita berbicara soal cinta. Faman radiya falahu ridha. Maka di saat Allah Ta'ala menguji, itu bukti cinta, maka faman, sesiapa sahaja radiya, yang redha dengan ujian itu. Apa makna redha? Menerimanya seadanya dan minta tolong Allah menyelesaikannya, maka redha, falahu ridha, maka dia akan dapat redha Allah. Wa man sakhita, sesiapa yang murka, yang marah. Ya, kenapa? Jangan tanya Allah kenapa. Kerana dia berhak seluruhnya ke atas diri kita. Kerana kita ni dia punya. Ya, macam kita pergilah. Ya, kita tengok ada seorang tu naik motosikal. Kita tanya dia, motosikal siapa ni? Saya punyalah. Kenapa tuan parking kat situ? Ikut dia lah. Sebab dia punya. Saya dengar tuan dah jual motosikal tuan. Kenapa tuan jual? Yalah motosikal saya jual lah, saya nak jual. Boleh kita pergi tanya. Kenapa jual? Jual berapa? Saya jual 10,000. Murahnya jual. Ataupun mahalnya jual. Ikut dia lah motosikal dia. Lepas tu jual kat siapa? Jual Pak Mamat. Kenapa jual Pak Mamat? Tak jual kat Pak Husin. Lah ikut dia lah dia nak jual. Okey, boleh faham insya-Allah ya. Jangan banyak tanya Allah. Ya Allah, kenapa engkau uji aku ya Allah? Ya Allah, kenapa? Kita tidak berhak sedikit pun untuk bertanya. Maka redha. Apa makna redha? Terima. Apa makna tak terima? Marah. Jadi kalau kadang-kadang orang tanya, apa makna redha Ustaz? Ini perkataan yang lawan dia. Redha, lawan dia murka. Apa makna murka? Kalau bahasa mudah kita terjemah marah. Jangan marah dengan apa yang berlaku.
Jangan tunjuk marah pada perkataan kita, jangan tunjuk marah pada bicara kita.